baginda sallallahu alaihi wasallam hidup dan dia beriman dengan Nabi, dan kemudian dia meninggal dunia dalam keimanan, maka orang yang seperti ini dipanggil sahabat. Adapun orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, maka itu tidak menjadikan dia sahabat Nabi. Walaupun banyak kali, berulang kali dia dapat melihat ataupun bermimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidaklah menaikkan kedudukan dia kepada taraf sahabat. Sebab nak jadi sahabat ni, lihat Nabi ataupun bertemu ataupun berada di dalam majlis bersama-sama Nabi ketika Nabi hidup, baru dipanggil sahabat. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna asyaitana la yatasawwaru atau qala la yatashabbahu bi. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa melihatku di dalam mimpi, maka sesungguhnya dia telah melihatku. Kerana sesungguhnya syaitan tidak dapat menyerupai, tidak dapat berupa dengan rupaku. Dalam riwayat ini dia ada perbezaan lafaz, la yatasawwaru, satu lagi la yatashabbahu. Kedua-dua perkataan ini mempunyai makna yang hampir sama, menyerupai. Orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, ada orang yang melihat Nabi dengan keadaan Nabi yang biasa ketika baginda hidup, sama ada waktu muda, waktu tua, waktu sihat, waktu sakit. Ada keadaan orang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi, tetapi keadaan baginda itu bukan seperti keadaan baginda yang biasa. Seperti keadaan baginda yang biasa. Kalau kita ikuti riwayat-riwayat yang menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ni, pengarang kitab ni dia letak cerita tentang mimpi Nabi ni, dia letak belakang sekali. Ini kira tajuk yang terakhir ni, mimpi melihat Nabi. Bermula daripada awal kitab cerita tentang fizikal Nabi. Nabi begini. Supaya apa? Setelah kita kenal semua sifat-sifat Nabi, Nabi buat begini, barulah dicerita tentang bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidur. Supaya sifat-sifat tu, itu sifat-sifat yang biasa, yang ma'ruf, yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya satu orang itu bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dengan sifat baginda yang ma'ruf, yang biasa didengar, tak dijumpa lagi dalam riwayat sebut Nabi buat gitu ataupun keadaan Nabi begitu, tetapi di dalam mimpi diberitahu bahawa itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata ulama, ini perlu kepada takbir, kepada takbir mimpi, ataupun orang panggil apa, takwil mimpi. Cuma untuk takbir ataupun takwil mimpi ini perlu kepada orang yang ada kelayakan lah. Bukan semua orang boleh takbir, kalau tidak habis direka semua itu. Contohnya satu orang yang bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam
dalam keadaan baginda, ada yang sebut keadaan baginda senyum, dia nampak Nabi senyum, maka ada ulama mengatakan itu tanda bahawa orang yang bermimpi itu adalah orang yang berpegang dengan sunnah Nabi. Nabi senyum. Kerana ulama kata Nabi SAW di dalam mimpi ni adalah ibarat seperti mana cermin. Bila kita lihat Nabi SAW, seolah-olah itulah keadaan kita. Lihat Nabi dalam keadaan muda, lihat Nabi dalam keadaan tua, sebenarnya dia menggambarkan keadaan kita hidup atas dunia ni. Jadi untuk takbir-takbir ni dia perlu kepada orang yang berkelayakan, orang yang ahli, kena tanya. Ada orang yang belajar berkenaan dengan takbir mimpi. Khair. وعن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس رضي الله عنهما فقلت لابن عباس رضي الله عنهما إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي فمن رآني في النوم فقد رآني هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم قال نعم أنعت لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض أكحل العينين حسن الضحك جميل دوائر الوجه قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحره فقال ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. Diriwayatkan daripada Yazid Al-Farisi, dan beliau adalah orang yang menjadi penulis mushaf, yakni penulis Al-Quran. Ini zaman Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika zaman itu maknanya dia ni tak pernah lihat Nabi. Dia hidup zaman selepas Nabi wafat. Kata beliau, saya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi pada zaman Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka saya telah memberitahu kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawa sesungguhnya saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia beritahu kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas bahawa dia nampak Nabi dalam mimpi. Maka berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu bersabda, sesungguhnya syaitan tidak mampu untuk menyerupai aku. Syaitan tidak mampu untuk menyerupai aku. Maka barang siapa melihat aku di dalam tidur, maka sesungguhnya dia telah melihat aku. Ini kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kepada Yazid Al-Farisi. Bila diberitahu kepada beliau bahawa dia nampak Nabi dalam mimpi, Sayyidina Abdullah bin Abbas kata, Nabi dulu bagi tahu setan tak boleh nak ikut rupa aku. Dia tak boleh tiru, tak boleh berubah, tidak boleh menjelma dengan rupa Nabi.
Siapa yang lihat aku, siapa yang lihat Nabi dalam tidur, maka sesungguhnya dia telah melihat aku. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas tanya pula kepada Yazid Al-Farisi ini, adakah kamu boleh untuk menceritakan sifat orang yang kamu telah lihat di dalam mimpi itu? Kamu kata kamu nampak Nabi dalam mimpi, boleh tak cerita apa panggil sifat orang yang kamu tengok tu? Kata beliau, baik, saya akan ceritakan kepada kamu. Dia adalah seorang yang bertubuh sedang, satu orang yang rajulan bainar rajulaini, satu orang lelaki di antara dua orang lelaki, yakni fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah terlampau besar dan tidaklah terlampau kecil. Tubuhnya dan dagingnya berwarna putih kemerahan. Kedua-dua matanya hitam pekat. Cantik senyumannya. Bila dia senyum, cantik. Jamilu dawairil wajhi. Kawasan mukanya, maksudnya kawasan tepi muka ni, bentuk mukanya cantik. Sesungguhnya janggutnya telah memenuhi bahagian di antara ini dan ini, yakni di antara telinga ini dan telinga ini, penuh dengan janggut. Qad mala'at nahrahu, dan ia juga telah memenuhi bahagian leher, nahar baginda, maksud janggut penuh sampai ke dada. Maka berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kalaulah kamu melihat baginda pada ketika tidak tidur, maksudnya ketika sedar, ketika Nabi hidup dulu, pasti kamu tidak mampu untuk menceritakan tentang baginda sallallahu alaihi wasallam lebih daripada ini. Kalau kamu dan tengok Nabi dulu, ginilah kamu akan ceritanya. Tak boleh nak cerita lebih dah. Setakat ni je. Nak beritahu bahawa apa yang dilihat di dalam mimpi itu adalah sama dengan apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda hidup. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani yakni fi an-naumi faqad ra'al haqqa. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa melihatku, yakni di dalam tidur, maka sesungguhnya dia telah melihat al-haq, yakni sesuatu yang hak, dengan makna mimpinya itu adalah benar, bukan mainan tidur. Mimpi itu adalah mimpi yang benar dan sahih. Memang benar dia telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna asyaitana la yatakhayyalu bi. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, katanya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa melihatku di dalam tidur, maka sesungguhnya dia telah melihatku, kerana sesungguhnya syaitan tidak dapat menyerupaiku. Riwayat dia hampir sama, cuma ada perbezaan lafaz. Lafaz menyerupai itu bahasa Arab dia ada pelbagai versi. Ada guna perkataan la yatasawwaru, ada guna perkataan la yatamathalu, ada guna la yatashabbahu, ada guna la yatakhayyalu, tapi makna semua hampir sama. Makna menyerupai.
Dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah khusus untuk masa ataupun zaman selepas baginda wafat, ataupun dia boleh juga berlaku pada zaman Nabi sendiri? Zahir daripada hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak qaidkan, tidak letak, tak sebut pun dalam hadis, siapa yang melihat aku dalam mimpi selepas aku mati, selepas aku wafat. Tak ada. Maksudnya bila-bila masa saja, sama ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup ataupun selepas baginda wafat. Siapa saja melihat Nabi dalam mimpi, maka dia memang betul lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma timbul kemusykilan. Kalaulah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, Nabi berada di Madinah. Katakanlah satu orang tu dia berada di tempat lain, jauh daripada Madinah. Kemudian dia bermimpi melihat Nabi. Macam mana tu? Tuan dia ada di Madinah, tapi mimpi contohlah duduk di bahagian lain dunia, hujung dunia tu, tapi mimpi lihat Nabi. Logik ke? Tak ada masalah. Sebab apa? Lihat dalam mimpi ni Allah yang cipta. Allah Ta'ala boleh buat belaka. Dia tidak disyaratkan logik akal. Benda yang nak mari dalam apa panggil, Allah Ta'ala nak hantar dia dalam mimpi kita tu, itu bukan ikut logik akal. Tak mesti kena ada duduk depan, tak mesti kena pernah tengok, tak mesti. Hatta orang yang buta pun, kalau dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimpi dia tu benar. Walaupun dia memang tidak ada kemungkinan untuk dia nampak Nabi. Tapi dalam mimpi dia nampak, memang betul dia nampak. Qala wa ru'yal mu'mini juz'un min 46 juz'an minan nubuwati. Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, mimpi daripada satu orang yang beriman adalah satu bahagian daripada 46 bahagian nubuwah. Mimpi daripada satu orang yang beriman adalah satu bahagian daripada 46 bahagian nubuwah. Apa maksud dia? Sebagian ulama kata, zaman wahyu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempoh dia ialah 23 tahun. 23 tahun wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada peringkat permulaan, wahyu itu datang dalam bentuk mimpi. Ada disebutkan tempoh mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat mimpi yang baik, tempoh dia 6 bulan. Selama 6 bulan. Dan 6 bulan nisbah kepada 23 tahun, 6 bulan itu adalah 1/46. 1/46. 23 tahun ada berapa bulan? Payah pula nak kira. Kalau ada setahun ada 12 bulan, maknanya 10 tahun 120 bulan. Tak? 120 bulan. 20 tahun 240 bulan. 240 bulan. Tambah lagi 3 tahun.
Jadi berapa? 36. 36 jadi 276. 276. Jadi kalau dibahagi 46 dapat 6 bulan. Jadi sebab tu ini antara ulama yang mengatakan kenapa Nabi kata mimpi daripada orang beriman ni satu bahagian daripada 40 bahagian nubuwah. Kerana mimpi itu adalah antara cara Allah Subhanahu wa taala datangkan wahyu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manami faqad ra'ani qala al-Bajuri ay man ra'ani fi halin naumi faqad ra'ani haqqan aw faka'annama ra'ani fil yaqadhati. Sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa melihatku di dalam mimpi sesungguhnya dia telah melihatku. Kata Imam Al-Bajuri, apakah yang dimaksudkan dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Maksudnya ialah barang siapa yang melihatku pada ketika tidur, maka sesungguhnya dia telah melihatku dengan keadaanku yang sebenar. Maksudnya apa yang dilihat dalam mimpi memang betul Nabi begitu. Itulah zat Nabi. Ataupun maksud daripada sabdaan Nabi itu, barang siapa melihat aku pada ketika tidur seolah-olah dia telah melihat aku ketika sedar, ketika tidak tidur. Maknanya kalaulah ketika tidak tidur dilihat Nabi sama dengan apa yang dilihat di dalam mimpi. Cuma kata Imam Al-Bajuri, fahuwa 'ala at-tashbih wa at-tamthil wa laysa al-muradu ru'yata jismihi asy-syarifi wa shakhsihi al-munifi bal misaluhu 'ala at-tahqiq. Sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan persamaan, dan bukanlah yang dimaksudkan daripada sabdaan Nabi itu melihat jasad ataupun tubuh baginda yang mulia, dan juga fizikal baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di dalam mimpi adalah orang yang melihat mithal baginda. Kalau kita ikut terjemah hadis nampak macam memang itulah zat Nabi. Tapi kata Imam Al-Bajuri, orang yang nampak Nabi dalam mimpi itu ialah orang yang nampak mithal, jelmaan baginda sallallahu alaihi wasallam secara tepat. Makna kata kalau dilihat secara sedar dan lihat zat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenar, sama. Tapi bukanlah yang dilihat di dalam mimpi itu adalah zat Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh. Dia adalah mithal kepada zat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fa inna asy-syaitana la yatamathalu bi ay la yastati'u dhalika. Dan sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam, kenapa satu orang yang nampak Nabi dalam tidur memang dia nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata fa inna asy-syaitana la yatamatsalu bi, kerana sesungguhnya syaitan tidak boleh menyerupai aku. Apa maksudnya? Maksudnya ialah la yastati'u dzalika, tidak mampu untuk berbuat demikian. Dia tidak ada kemampuan untuk menyerupai jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahu subhanahu wa ta'ala ja'alahu sallallahu alaihi wasallam mahfuzan minasy syaitani fil khariji fakadha fil manami. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala
telah menjadikan baginda sallallahu alaihi wasallam dipelihara daripada syaitan di luar, maksudnya di luar mimpi. Di alam nyata ni Nabi sallallahu alaihi wasallam terpelihara daripada gangguan syaitan, dipelihara oleh Allah. Maka begitu jugalah di dalam mimpi pun Allah Ta'ala tidak benarkan, tidak memberi kemampuan kepada syaitan untuk menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dalam mimpi pun Allah Ta'ala pelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un ra'ahu ala sifatihil ma'rufati aw ghairiha. Sama ada seseorang itu melihat baginda dengan sifat baginda yang ma'ruf ataupun sebaliknya. Alal manqulil maqbuli 'inda dhawil 'uquli, mengikut riwayat yang telah dinukilkan, dari riwayat yang dinukilkan dan diterima di sisi dhawil 'uqul. Ini orang-orang yang memahami, yang pakar dalam hadis. Wa innama dhalika yakhtalifu bi ikhtilafi halir ra'i kal mir'ati as-saqilati yantabi'u fiha ma yuqabiluha. Dan hanya saja melihat di dalam mimpi itu berbeza mengikut keadaan orang yang melihat, orang yang bermimpi itu. Ikut orang keadaan mimpi. Maksud dia, seperti yang saya sebut tadi, kalau satu orang tu dia lihat Nabi dengan keadaan Nabi ketika Nabi ketika hidup, yakni rupa Nabi yang sebenar ketika Nabi hidup. Waktu muda rupa parah Nabi begini, waktu Nabi dewasa rupa dia begini, waktu sampai umur tua begini. Yang ni dia tak perlu kepada takwilan, memang dia nampak begitulah Nabi. Tapi kalau dia lihat Nabi dengan sifat-sifat yang tertentu, yang bukan sentiasa ada pada Nabi, tengok Nabi senyum ke, dan lain-lain, maka dia ada perlu kepada takbir. Sebab apa? Sebab Nabi ni ibarat cermin yang berkilat, yang tercetak padanya apa yang ada di hadapannya. Apa sahaja yang berdepan dengan Nabi, maknanya kita tengok diri kita sebenarnya. Lepas tu kalau satu orang tengok Nabi dalam keadaan senyum, maka itu tanda dia itu satu orang yang mengikut, berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang tengok dengan keadaan Nabi dan gembira, maka itulah menunjukkan keadaan kehidupan dia di dunia ini disukai, diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sebaliknya. Dia jumpa Nabi, Nabi nangis tengok dia. Dia ada takbir dia. Tapi itu kena tanya orang yang pakar lah, jangan tanya saya. Wallahu a'lam. Ada sikit lagi benda tajuk ni. Sambung. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada saya dan kita semua dengan apa yang disampaikan pada malam ini, sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amal dan sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.